Hai, bertemu kembali kita dalam siri keempat Everest 97. Siri keempat ini merupakan siri persiapan rapi termasuklah latihan. So, saya menceritakan di sini, saya menceritakan untuk anda bagaimana latihan dijalankan sehinggalah kita bergerak menuju ke Himalaya. Sebelum kita bergerak ke Nepal untuk cabaran Everest 97, kita semua team members termasuklah pendaki menjalani latihan intensif sama ada di dalam ataupun di luar negara. Okey, untuk di saat-saat kita melakukan cabaran sebenar, saya juga terbabit dalam siri latihan mendaki gunung di Himalaya, yang mana untuk pre-Everest 97 dilaksanakan pada Oktober 1996. Ianya dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan mendaki gunung Annapurna Fort dan satu kumpulan di Chokkan-Batu di India. Saya terbabit dalam ekspedisi pra-Everest 97 ke gunung Chokkan-Batu setinggi 7,008 meter. So, kita ikuti perjalanan sama ada kita berjaya atau sebaliknya, bagaimana cabaran ataupun rintangan yang kita terpaksa hadapi ketika di Chokkan-Batu. Kami seramai 12 orang anggota dan pendaki bergerak meninggalkan negara dan tiba di New Delhi, India pada 6 Oktober tahun 96 untuk mendaki Gunung Chokkan-Batu setinggi 7,068 meter yang terletak di utara India. Itu salah satu jajaran banjaran Himalaya juga. Kami bergerak menaiki bas daripada New Delhi dan tiba di Uttarkashi pada setibanya di kawasan penginapan di Uttarkashi lebih kurang jam 3 petang. Selepas malam tu kita diberi taklimat perjalanan kita selanjutnya, dan keesokan harinya kita meneruskan pergerakan ke Gangotri bersama 20 orang semuanya, termasuk guide, porter, menuju ke kawasan perkemahan lebih kurang pukul jam 3 baru sampai di sana. Dan pada 10 hari bulan tu kita buat penyesuaian diri di kawasan perkemahan, dan kita bergerak di kawasan-kawasan sekitar lah untuk menyesuaikan diri kita di keadaan cuaca yang sejuk. Okay. Pada 11 hari bulan kita terus mendaki menuju ke Chiwangsa sejauh 9 km. Tak jauh 9 km mendaki, tapi dia agak mendatar sedikit lah. Taklah mendaki seperti Gunung Kinabalu terus mencanak naik kan. Itu perbezaan dia. Kita galas bed tak berat 20 kg seorang kan. Tak berat 20 kg. Tapi kalau mendaki Kinabalu tu kita galah bangun dalam 10 hingga 15 kg saja kan. Tapi ini berbeza kan. Kita melakukan pendakian selama 5 jam untuk sampai di paras 3,435 meter. Yang mana keadaan cuaca pada siang hari itu paling panas 28 darjah Celsius. Tetapi apabila dah menuju ke petang hingga malam tu, dia boleh mencapai sampai minus 10. Betapa sejuknya kan. Kalau Mount Kinabalu tu paling sejuk pun minus 6 sajalah, itu pun dah menggigil habis kan. Ini berbezanya ni, ini minus 10 kan. Kita selepas itu pada 12 hari bulan kita menuju ke paras yang lebih tinggi yang lebih tinggi, iaitu menuju ke Kanggomox. Kita mendaki kita terus hiking sehinggalah pada 13
Oktober 13 Oktober 96 kita tiba di paras 4,370 meter, iaitu sampai di Kamp Kalapata. Satu kamp yang nampaknya nama kamp itu ialah kamp untuk perkemahan. Kamp yang mana pada sebelah petang memang hujan salji. Itu tak boleh tahan tu. Hujan salji dengan angin, dengan runtuhan air batu, avalanche berlaku setiap kali. Sekejap-sekejap terdengar sebelah sana, lepas tu sebelah sini, lepas tu hujung sana pula, itu ke depan sana, belakang sini. Setiap boleh dikira starting daripada situlah kita mendengar runtuhan air batu ataupun avalanche berlaku. Dia punya berlaku tu seperti kalau dekat sini kan, letupan batu di kuari, macam tu lah dia punya runtuhan, tetapi dia tak ke atas, dia ke bawah kan, sebab dia runtuh jatuh ke bawah. Sebesar je pun lebih kurang letupan di kuari, lebih kurang macam tu juga. Kadang dianya lebih besar pun ada sebenarnya. Memang kerak-kerik setiap setengah jam berlaku dengar. Mau tak risau. Risau. Kita berada di kamp Kalapata tu lama sedikit kan, sebab keadaan cuaca yang tidak menentu, dengan cuaca yang semakin buruk kan, musim salji dah mula kan, semua kan. Cabaran kita menyebabkan kita nak tidur pun susah. Pada 22 Oktober 96 kami semua bergerak menuju ke kamp 1 apabila keadaan cuaca semakin baik sikit lah kan. Pagi nampak cantik sikit cuaca, walaupun keadaan trek yang bersalji, kita terpaksa redah jugalah, kena pakai kasut ataupun kasut khas, iaitu yang mempunyai crampon yang untuk crampon untuk yang dia gerikkan kepada air batu. So kita bergeraklah daripada pagi sampailah petang baru sampai, walaupun keadaan cuaca yang agak boleh tahan buruk jugalah kan. Petang hujan tu bukan hujan air ni, hujan salji. Kalau kita tak basah, tetapi apabila kena badan kita sejuk, lepas tu kena suhu badan kita yang panas ni dia akan cair. Itu yang membuatkan kita sejuk. Pada 27 hari bulan saya bersama dengan tim lah, iaitu yang terdiri daripada dan juga pendaki bergerak menuju ke kamp sementara. Sebelum sampai di kamp 2 kan, kita terpaksa duduk kat situ lah bersama-sama pada 27 hari bulan Oktober. Masa tu kita terpaksa mengharungi lautan salji yang mana kita terpaksa berhati-hati kita apabila kita melangkah, bergerak ataupun memijak. Terjerus lah, apa ni semua macam-macam adalah kan, terpaksa kita lalui. So pada lepas sampai di camp tu, kami berehat ataupun ambil acclimatize diri dengan keadaan cuaca yang berkenaan lah. So pada 30 hari bulan tu saya berlima, saya Manggendran, Mohandas, Fauzan dan juga guide pada masa itu berlima semua. So kami bergerak menuju ke camp 2 setinggi 5,250 meter. Itu paling tinggi lah kami pergi, terpaksa mengharungi lautan salji. Setiap apa yang kami pijak itu menentukannya. Sebab kalau tersalah pijak, kena cerung ke, kita akan jatuh. Apabila jatuh, sebab salji kita tak nampak. Okay, so kita berjalan agak rapat-rapat lah sikit dan antara satu sama lain. Okay, angin masa tu bila dah masuk tengah hari tu, angin kuat, runtuhan air batu berlaku. Kan, bila terdengar bau, alamak, macam tu sajalah kan. Terdengar suara kawan-kawan yang terjerumus masa berjalan tu, terjerumus sampai ke pinggang kita duduk terpaksa mengharungi salji kan. So daripada situlah kami terpaksa bergerak agak perlahan sedikit lah, sebab kita nak angkat satu langkah ke satu langkah tu pun penat, bukan tak penat, dengan letih, dengan tak cukup air, dengan tak cukup makan, semua segala-galanya ada. So apabila kami sampai tu di atas angin kuat
Kan, bila dah sampai di camp 2 tu, kami terus pasang kemah apa ni semua, everything dah prepare dah. Kita duduk dalam kemah lah, kita tak keluar, dah sejuk sebab kita duduk tu atas air batu tersalji kan. Apabila dah petang tu, bila hujan salji, kita duduk dalam kemah tu, kita terpaksa tepuk kemah supaya kemah tak runtuh kan. Dah rimungan salji di atas kemah, kita terpaksa tepuk buan tu semua. So sampailah malam. Apabila keesokan harinya, bila kita keluar dari kemah dah penuh dah, macam tak nampak ulu kemah dah sebenarnya, macam nak runtuh pun kemah pun ada kan. Tetapi kami bila kita dah minum ni apa ni, kita siap, kita turun balik lah pada 31 Oktober. So apabila kita turun tu, yalah, kawan-kawan lain yang duduk di kamp sementara dah mula turun kepada kamp 1 balik, ke kamp 1 dan terus ke kamp yang lagi bawah sebab cuaca dah semakin buruk kan. Mana sepal yang lain, porter lain angkut barang bawa turun lah, sebab kita dah tak boleh naik lagi dah, terlalu bahaya dah masa tu. Nak pergi ke puncak terlalu bahaya, tak boleh, memang tak boleh. Kalau pergi juga itu mengundang bencana ataupun mengundang kematian. Itu saja boleh cakap. So masa turun tu, kita turun, yalah, sampai di kamp sementara, kita tidur 1 malam kan. Yang mana masa tu Tio Lily ada 2-3 orang tu adalah yang menunggu kami di sana kan, untuk dia. So lepas tu kita dah menginap di kamp sementara. Kamp sementara tu sebelum sampai di kamp 1, yang mana orang yang berada di kamp 1 dah mula bergerak turun lagi kan, supaya perjalanan tu kita smooth. Apabila sampai di kamp sementara tu, kita pun berehat di situ seketika 1 malam. Lepas tu keesokan hari pagi tu kita bergerak turun lah. Walaupun rasa kecewa, rasa yalah, macam mana kita nak buat untuk sampai di puncak. Keadaan cuaca tidak membenarkan. Sekarang keadaan cuaca, faktor cuaca tak boleh. So pada 3 November kita bergerak menuju ke Tapoyan, camp Tapoyan, bersebelahan dengan gunung Sibli. Mengambil masa lebih kurang 12 jam perjalanan. Saya sampai di bawah di camp perkemahan, di mana rakan-rakan semua menunggu kami. Yang beberapa orang ni kan, yang last sekali sampai ialah Tio Lily hampir pukul 10 malam. Saya sampai dalam pukul 8 malam baru saya sampai di camp kan. Lepas tu kita dah makan, kita berehat lah. Lepas tu keesokan harinya kita akan terus bergerak ke bawah lagi lah, dan seterusnya menuju ke pekan Gangotri, dan hari seterusnya kita naik kibas menuju ke Uttarkashi, dan seterusnya balik ke New Delhi dan menunggu untuk pulang ke Malaysia. Itulah proses Pra-Everest 97, yang mana walaupun kami gagal ke puncak, tetapi kami berjaya melakukan cabaran. Bagaimana untuk mengatasi satu-satu masalah menghadapi hujan salji, angin kuat, avalanche dan sebagainya, yang menguji mental dan fizikal kita sepanjang proses Pre-Everest di Gunung Chokambatu di utara India. Pada dasarnya Pra-Everest lebih tough daripada untuk mendaki sehingga ke Everest Base Camp. Itu saja. So kita jumpa lagi next siri, iaitu siri ke 5, starting menuju ke Everest Base Camp. So terus menonton channel Pendaki Solo untuk siri ke-5 dan seterusnya. Tunggu.